Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nujumul ihtida' wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin amma ba'du. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Sidang penonton yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahman dan rahimnya kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan nikmat iman, diberikan nikmat Islam, diberikan nikmat ihsan. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala kita dapat dipertemukan dalam satu majlis, iaitu satu majlis yang amat disukai oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, iaitu majlis ilmu. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin, muslimat rahimakumullah. Pada sidang pagi yang mulia ini, InsyaAllah kita akan sama-sama kongsi untuk mendapat tanda-tanda kebahagiaan pada seseorang. Dalam satu hadis Nabi SAW, arba'un an sa'adatil mar'i. Ada 4 tanda untuk kita mencapai kebahagiaan. Pertama, zaujatun solehah, iaitu kita dapat isteri yang solehah, yang taat kepada Allah, taat kepada suami dan meneruskan kehidupan dia dengan keadaan untuk mencari redha Allah Ta'ala. Itu kita akan dapat bahagia di dunia ni. Nombor 2 ialah maskanus soleh. Maskanus soleh ni ialah tempat tinggal yang selesa, kediaman yang selesa. Bila kita mendapat kediaman, tempat tinggal yang selesa, kita akan dapat ketenangan apabila kita duduk dalam seisi rumah. Sekurang-kurangnya kediaman yang selesa ni dia mengandungi 3 bilik. Bilik suami isteri, bilik anak lelaki dan bilik anak perempuan. Kemudian nombor 3, nak bahagia di dunia ni kita kena ada markabus salih. Markab ini ialah dikatakan kenderaan. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki kuda, menaiki unta dan sebagainya lagi. Tapi kita boleh kaitkan hari inilah, dia kenderaan untuk kita pergi ke satu tempat memerlukan kenderaan yang mampu kita beli, sama ada motosikal, basikal, kenderaan kereta dan sebagainya lagi. Kemudian yang keempat, kita nak bahagia dekat dunia ni ialah jarus salih. Kita mendapat jiran yang baik. Di mana jiran yang berhati mulia ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan mendapat satu syurga. Tapi ujian bagi kita nak buat baik ni, tentulah kita kenali dulu ada sejarah bagaimana iblis sendiri yang bernama Azazil, dia berjanji dengan Allah Ta'ala untuk merosakkan umat Adam ni sehingga hari kiamat. Kita nak solat dia kacau, kita nak puasa dia kacau, kita nak cari ilmu dia kacau, kita nak berkawan dengan orang baik pun dia kacau. Kerana dia dah janji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menipu, untuk menyesatkan umat-umat Adam ni sampai hari kiamat. Jadi antara tip bahagia yang lain yang dikatakan oleh para ulama. Nombor 1, kalau kita nak bahagia, kita kena ada sifat tawaduk. Apa dia tawaduk ni? Tawaduk ni kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Merendah diri. Bukan makna dia tidak berilmu, bukan makna dia tidak mempunyai harta kekayaan, tetapi sifat rendah diri itu menyebabkan seorang itu hatinya akan bahagia.
Bila orang tidak ada sifat tawaduk, maka akan terkeluarlah sifat-sifat jahiliah, sifat-sifat syaitan, di mana syaitan akan suruh seseorang itu melakukan riak, ujub, ya. Riak ni apa? Riak ni kita buat satu ni nak dipandang oleh orang. Ujub ni macam mana? Ujub ni kita buat satu amalan ibadah harian, tetapi kita nak rasa bahawa kita ni rasa hebat pada orang lain. Ya, sum'ah macam mana sum'ah ni? Sum'ah ni kita buat satu kebaikan tapi kita bercerita pada orang. Contoh dia, kita bersedekah, kita cerita dengan kawan-kawan. Kita bangun malam, kita bercerita dengan kawan-kawan. Itu sum'ah. Nak didengarkan sesuatu kebaikan yang kita buat pada orang. Takabur ialah orang yang bangga diri. Wa may yatakabbar fala yadkhulul jannah. Siapa yang ada sebesar biji sawi perasaan takabur, sombong, fala yadkhulul jannah, dan orang-orang ni tidak akan cium syurga Allah Ta'ala. Nombor dua, kalau kita nak bahagia, ialah kita kena ada sifat kasih sayang sesama makhluk. Kasih sayang kita sesama makhluk ni sama ada manusia, sama ada binatang sekalipun. Kita tak tahu amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala pandang semasa kita hidup kat dunia ni. Mungkin kebaikan-kebaikan kita tu tak diterima, tapi ada kebaikan-kebaikan yang tersembunyi yang Allah Subhanahu Wa Taala pandang. Sebagai satu contoh, kita buat baik dengan binatang. Contoh dia, kita buat baik dengan kucing, kasih sayang dengan kucing. Siapa sangka dalam keadaan, contoh kita dalam perjalanan satu tempat ke satu tempat, kita nampak ada seekor kucing. Contoh dia mengiang-ngiau di tepi jalan, yang kelaparan ketika tu. Berapa banyak kereta yang boleh memberhentikan kereta dia semata-mata untuk menolong kucing tersebut. Tapi orang yang hati baik ni, dia berbuat baik sama makhluk, terutamanya dengan binatang ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan dengan dia berhentikan kereta, dia tolong kucing tersebut, bagi makan, bagi minum, mudah-mudahan doa kucing tersebut menyebabkan kita ni bahagia kat dunia. Sebab itu kita pernah dengar seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dikenali dengan bapa kucing. Abu, bapa, Hurairah kucing. Tetapi sekarang ni, kita tengok ramai juga orang bela kucing. Tapi dia bela kucing yang cantik-cantik, kucing yang comel-comel, kucing yang mahal-mahal. Tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia membela, membagi makan kepada kucing-kucing kelaparan. Dalam perjalanan balik ke rumah, dia nampak kucing-kucing yang kelaparan, kucing-kucing yang tidak berjaga, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia membela, membagi makan kepada kucing-kucing yang kelaparan. Sehingga kan para sahabat Nabi menggelarkan Abu Hurairah ni dengan bapa kucing. Ikutkan nama sebenarnya ialah Abdurrahman bin Sakhar. Itu kasih sayang sesama makhluk. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya di antara ciri-ciri orang yang bahagia tersebut, dia bersahabat dengan orang yang soleh. Kita boleh berkawan dengan semua orang sebab kita memerlukan percampuran, kita perlukan pergaulan di antara satu sama lain. Berkawanlah dengan semua, tak kira agama apa pun sekali. Tapi ada ketikanya kita perlu berdamping dengan orang yang soleh. Kerana orang-orang yang soleh ni, orang-orang yang baik, orang-orang alim ni, dia akan mendatangkan aura positif dalam kehidupan kita. Sebab tu kita pernah dulu mendengar kata pepatah orang tua-tua, bila kita bekerja dengan orang tukang besi, kita akan dapat karatnya. Bila kita bergaul, bercampur dengan orang yang jual minyak wangi, kita akan dapat wanginya. Bila kita bercampur dengan orang yang membuat arang, maka kita akan dapat hitamnya. Satu hari, dalam kata-kata hikmah pujangga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, apa kata dia?
hidup kita kat dunia ni jadilah seperti sungai yang mengalir. Dan janganlah jadi seperti longkang yang busuk. Kerana sungai yang mengalir tersebut, dia boleh mengalirkan, menumbuhkan, menghidupkan tumbuh-tumbuhan di kiri kanan dalam sungai tersebut, dalam air. Tetapi janganlah jadi seperti longkang yang busuk. Kerana longkang yang busuk tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia akan mematikan tanaman. Dia akan membantutkan tanaman dan hidupan yang ada dalam longkang tersebut. Sebab itulah dalam kehidupan dunia ni kita perlu berdamping dengan orang yang soleh. Seterusnya kita nak bahagia, kita kena cari ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bi ilmi. Siapa nak dunia kena cari ilmu. Ilmu dunia, ilmu mekanikal, ilmu otomotif, ilmu elektrik, ilmu sains dan teknologi. Apa kata Allah? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu dalam bidang supaya kita dapat memahami. Baru-baru ni kita dengar forum perdana hal ehwal Islam nak menceritakan tentang vaksin, di mana berbagai-bagai pendapat keluar sebelum adanya vaksin ni. Ada yang pro vaksin, ada yang anti vaksin dan sebagainya. Alhamdulillah, ya, pada malam tersebut diundang tokoh-tokoh yang hebat, pakar dalam bidang perubatan, pakar dalam bidang dakwah, ya. Kemudian dijemput pula para mufti. Alhamdulillah, kesimpulan dia pada malam tersebut kita dapat mengetahui bagaimana vaksin ni hukumnya adalah harus diambil demi maslahah ammah, iaitu maslahah kita. Kerana apa pula? Kerana kita nak menyelamatkan nyawa-nyawa. Sebab itulah zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu diuji dengan penyakit taun sekalipun, maka Sayyidina Umar suruh, ya, di kalangan umatnya ketika tu, penduduknya ketika tu, larilah kamu sebagaimana adanya penyakit-penyakit yang ada kat sini. Makna dia penyakit tu memang Allah Ta'ala bagi, tapi kita kena usaha. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita kena usaha dan kita doa, tawakal kepada Allah. Sungguhnya Allah Ta'ala tu sangat kasih, sangat sayang, sangat suka kepada orang-orang yang bertawakal dan orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka kecelaruan tersebut boleh diubati. Kerana apa? Kerana setiap penyakit yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni pasti ada ubatnya. Likulli da'in lahu dawa'un. Ya, setiap penyakit pasti ada ubat. Kita hidup kat dunia ni tuan-tuan, Allah SWT dah bagi Rasul 124,000 Nabi, 313 Rasul dan 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Semua ada contoh-contoh. Kalau kita katakan kita ni orang yang hebat, kita ni orang kaya, kita ni orang ada pangkat dan sebagainya, jangan kita sombong, jangan kita bongkak, walaupun kita ni sebagai orang yang berpengaruh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Ta'ala utuskan seorang Nabi yang bernama Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam sangat kaya. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan raja, boleh berinteraksi dengan manusia, dengan binatang, dengan makhluk Allah Ta'ala yang lain. Bahkan boleh berinteraksi dengan jin-jin sendiri. Boleh memindahkan Ratu Balqis daripada satu tempat ke satu tempat dengan secepat mungkin. Tapi Nabi Sulaiman alaihi salam walaupun mempunyai kekuasaan, walaupun mempunyai kekayaan yang sungguh luar biasa, tapi bagaimana sifat tawaduknya Nabi Sulaiman? Kerana harta, pangkat ini adalah ujian dan pinjaman semata-mata daripada Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, itu Nabi yang paling kaya. Kita tengok pula Nabi yang paling miskin. Daripada 124,000 Nabi, ada yang Allah Ta'ala uji Nabi yang miskin kehidupan dia,
iaitu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam ni merupakan rasul yang ke-24. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala angkat Nabi Isa alaihi salam ke langit. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam di langit nombor 2. Nabi Isa masih lagi hidup. Dia akan turun ke bumi ini pada akhir zaman nanti. Tapi kepercayaan orang Kristian mengatakan Nabi Isa ini telah dibunuh. Tidak. Allah Ta'ala dah jawab dalam Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Sesungguhnya Nabi Isa ni tidak dibunuh, wa ma salabuh, tidak disalib, walakin syubbiha lahum, akan tetapi ada yang diserupakan dengan Nabi Isa AS. Bagaimana miskinnya Nabi Isa AS? Ya, sebelum diangkat ke langit, Nabi Isa tidak mempunyai keadaan kehidupan yang mewah. Ibunya hanya meninggalkan sedikit makanan, sikat, cerek dan sebagainya untuk kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang terakhir nombor 3, iaitu Allah Ta'ala uji tadi. Nabi yang paling kaya ada, Nabi yang paling miskin ada, dan Nabi yang paling Allah Ta'ala uji dengan kesihatan pula. Dengan kesihatan. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita tengok masalah sekarang ni Allah Ta'ala uji dalam COVID-19. Dulu ada seorang Nabi yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala utuskan, iaitu Nabi yang Allah Ta'ala uji, yang pada mulanya kaya raya, dengan perniagaan, dengan penternakan dan sebagainya, anak-anak hebat. Tapi Allah Ta'ala uji Nabi Ayub alaihi salam, diuji dengan penyakit dan sebagainya lagi. Bagaimana respon Nabi Ayub bila Allah Ta'ala uji? Ya, Nabi Ayub alaihi salam tetap reda dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, begitulah kuatnya iman para nabi. Ya, nabi-nabi yang terdahulu, bila diuji dengan kekayaan, dia takut kepada Allah. Bila diuji dengan kemiskinan, dia takut kepada Allah. Bila diuji dengan penyakit, dia takut dan dia tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, seterusnya di antara ciri-ciri tanda orang yang bahagia dekat dunia ini ialah dia tidak rakus untuk mencari harta kekayaan kat dunia ni. Biar kita kaya yang beriman kepada Allah. Sehingga kan Rasulullah SAW beritahu, wahai sahabatku, andai kata di tapak tangan kamu ini ada benih tamar, maka wajib ke atas kamu ini untuk menanam benih tamar tersebut walaupun besok berlaku hari kiamat. Ini menunjukkan tuan-tuan dan puan sekalian bahawa cari rezeki ini wajib untuk menjaga kehidupan kita seharian. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan kami jadikan siang itu untuk hamba kami mencari rezeki, dan kami jadikan malam itu untuk hamba kami berehat dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala hari malam, tuan-tuan sekalian, membahagikan masa dia dengan 3 masa. Mampu tak kita buat sama-sama kita tengok bagaimana kehidupan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan sekalian, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, nama dia, digelarkan Asy-Syafi'i. Umur tak panjang. Umur Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala lahir pada 150 Hijrah, wafat 204 Hijrah. Hanya 54 tahun. Kalau sekarang ni, makna dia tak sempat untuk ambil skim pencen. Umur 55, 56, 58, 60. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala 54 tahun. Telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan buat kerja-kerja dakwah di atas muka bumi. Sehinggalah 2 kitab yang masyhur, kitab Al-Um dan kitab Ar-Risalah, telah menjadi referen, telah menjadi rujukan umat akhir zaman sehingga ke hari ini. Bagaimana
Imam Syafi'i pada waktu malam. Tuan-tuan sekalian, subhanallah, tabarakallah, Allahumma salli ala Muhammad. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala hari malam 1/3 dia bahagikan kehidupan dia untuk tidur. Kerana perlukan rehat bila dah bekerja, dah berkuliah, dah cari rezeki, dah berdakwah pada hari siang. Imam Syafi'i seperti biasa hari malam dia tidur. 1/3. 1/3 Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dia menulis kitab hari malam. Bayangkan teknologi pada tahun 150 Hijrah, mana ada lampu-lampu yang canggih, mana ada komputer-komputer yang canggih, mana ada information teknologi, mana ada kamera yang macam ni boleh buat rakaman, masuk YouTube, masuk TV, masuk radio dan sebagainya lagi. Tapi keberkatan ketika itu dia menulis kitab, sehingga hari ini ilmu yang dipakai oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala diguna pakai. Itu 1/3. Dan 1/3 yang lain, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sebab itu dalam kehidupan kita dekat dunia ni, kalau kita fikir balik alam ni yang kita akan tempuh banyak lagi ni. Kita dah tempuh yang pertama alam roh. Yang kedua alam rahim dalam perut ibu. Yang ketiga sekarang ni alam dunia. Alam dunia ni Allah Ta'ala akan bagi sama ada 40 tahun pinjaman, 50 tahun pinjaman, 60 tahun pinjaman, 70 tahun pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita berfikir secara rasional, di mana alam barzah tu lebih panjang daripada alam dunia ni. Kita rasa alam barzah tu sekejap. Tidak, tuan-tuan. Apa dia barzah? Alam keempat ni. Barzah ialah perpisahan dunia menuju akhirat. Dia ada R&R dia. Di situlah kita akan disoal siasat oleh mungkar dan nakir. Lama ke alam barzah tu? Nabi Adam AS dikatakan di antara umur manusia yang paling lama hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala. Dia katakan 1000 tahun umur Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam duduk di alam barzah lebih daripada tu. Tuan-tuan, ya, kita katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur Nabi kita 63 tahun. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah duduk di alam barzah lebih daripada umur Nabi kat dunia. Subhanallah. Kita tengok tokoh filem lah di Malaysia ni. Siapa dia, tuan-tuan dan puan-puan? P. Ramlee. Allah Ta'ala bagi umur dia sekadar lebih kurang dalam 45 tahun. Sedangkan sekarang ni dah 2021. P. Ramlee duduk dalam kubur lebih lama lagi daripada hidup di alam barzah. Jadi tuan-tuan, umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lama. Sittin wa sab'ina sanah. Lebih kurang ada 60 hingga 70 tahun. Yang lain tu adalah subsidi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 60 hingga 70 ya, tak lama. Tapi ada tak yang Allah Ta'ala bagi umur umat Muhammad SAW ni sampai 100 tahun? Ada, tapi tak banyak. 80 tahun ada tak? Ada, tapi tak banyak. Tahun lepas kita dengar seorang tokoh profesor negara, iaitu Allahyarham Ungku Aziz. Allah Ta'ala bagi umur dia panjang. Umur Ungku Aziz ni 98 tahun. Panjang Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah lah. Banyak dia bagi kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu, knowledge, buku, tulisan-tulisan, kepada orang yang hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, bila hidup ni tak lama, tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita masuk kubur ni, apa benda yang boleh menyelamatkan kubur kita? Ni yang terakhir lah ni. Apa benda yang boleh menyelamatkan kubur kita? Kubur kita besar, kubur kita luas, sarjana mata memandang. Adakah kubur yang kita bayang tersebut, adakah muat untuk jenazah yang dimasukkan dalam liang lahat? Itu jasad. Sedangkan kita dah tahu bahawa kubur ni ada dua. Sama ada raudhatun min riyadil jannah, ataupun yang kedua
khufratun min khufarin niran. Raudhatun min riyadil jannah, kubur Allah Ta'ala akan bagi besok dinamakan Raudhah, taman syurga Allah Ta'ala. Ya, lebih seronok lagi duduk dalam kubur, ya, daripada hidup kat dunia. Ya, nombor 2, dalam kubur tu nanti dia akan ada khufratun min khufarin niran. Ada parit, ya, yang diciptakan daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, jadi apa bekal kita? Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Bila manusia itu sudah masuk kubur, maka tinggallah 3 perkara yang akan menyelamatkan. Pertama ialah sedekah jariah. Sedekah jariah ini adalah satu sedekah yang mengalir pahalanya sampai bila-bila. Bila jenazah kita, jasad kita telah dikuburkan, maka sekiranya kita ada sedekah, ya, jariah yang ikhlas masa hidup kat dunia inilah menyelamatkan kita nanti di alam barzah. Sebagai satu contoh mudah di pusat Islam ni, andai kata ada kerja-kerja untuk membesarkan pusat Islam, andai kata ada dana untuk mencantikkan tandas-tandas, andai kata ada kutipan untuk buat pembaharuan kapet, lampu, mikrofon, tempat tok guru ceramah, ya, seperti yang ada ni, untuk cantikkan lagi, kita bagilah sumbangan. Selagi mana kita bagi sumbangan ikhlas, inilah yang akan menyelamatkan kubur kita di alam barzah nanti. Duit banyak yang kita saving tersebut, bila kita mati tuan-tuan, belum tentu lagi boleh menyelamatkan kita. Silap hari bulan, bila kita dah mati, kita dah masuk kubur, anak-anak berkelahi dengan harta pusaka. Isteri berkelahi merebut harta dengan anak-anak. Waris berkelahi untuk merebut harta pusaka yang kita tinggalkan. Sedangkan kita merana dalam kubur. Sebab itu masa nak sedekah, sedekah masa kita sihat ni. Ada duit sekadar mana kita mampu, kita bagi. Yang ni lah sebenarnya saving yang sampai akhirat. Saving yang kita yang ada sekarang ni dalam bank, berapa banyak kita simpan ASB, berapa banyak kita simpan KPF, berapa banyak kita ada saham di bank rakyat, itu belum tentu lagi satu jaminan. Itu untuk saving dulu. Tapi untuk akhirat, masa inilah untuk kita bagi. Ya, madrasah tahfiz, madrasah untuk anak-anak yatim, rumah orang tua-tua, pusat pengajian Islam untuk buka pondok dan sebagainya. Banyak pondok-pondok sekarang ni. Inilah saham yang akan berkekalan sampai akhirat. Nombor 2, al-ilmu yang tafi'u bih. Kita ada ilmu ni, jangan sombong, jangan kedekut, jangan takabur, jangan riak dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi. Bagilah ilmu ni kepada orang. Ya, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu Quran. Ilmu ni kita kena mengaji. Semua ustaz ada ilmu, tapi tidak semua ustaz mempunyai kelebihan tertentu. Ada hebat fiqh, ada hebat faraid, ada hebat tauhid, ada hebat tasawuf. Kita berguru, mengaji dengan ustaz-ustaz ni. Dalam satu kitab, qala al-Imam Malik, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tafassaqa, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tafassaqa, wa man tasawwafa wa lam wa man tasawwafa, siapa yang belajar ilmu tasawuf wa lam yatafaqqah, dia tak belajar ilmu fiqh, dia jatuh pada fasik, dia jatuh pada zindik. Tapi siapa belajar fiqh, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, siapa belajar fiqh tak belajar ilmu tasawuf, fiqh belajar, tasawuf tak belajar, dia tak belajar, fasik. Belajar tasawuf tinggi, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa, belajar tasawuf berkamin tinggi sampai hakikat makrifat. Fiqh tak nak belajar, Quran tak belajar, solat tak belajar, ya, dia jatuh pada fasik. Jadi macam mana kita hidup kat dunia ni? Tambah lagi
wa man jam'a bainahuma. Siapa nak belajar kedua-dua, tasawuf dia belajar, fiqh dia belajar, faqad tahaqqaqa, baru dia dapat. Jadi ada ilmu, kita sebarkanlah kepada orang, kerana ilmu tu bila orang beramal, dia akan dapat satu kebahagiaan pada orang dan kita akan dapat saham akhirat. Dan nombor 3 ialah waladun soleh yad'ulah. Bila kita berkahwin, kita ada anak, jadi anak ni jadi soleh. Tambah satu lagi, bukan sekadar untuk soleh, kita tambah jadi musleh. Soleh tu dah baik dah, tapi musleh ialah dia baik dan dia mampu buat baik pada orang. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Jadi sajian yang terakhir pada pagi ini, ya, kita sama-sama muhasabah diri, di mana penutup tazkirah pada pagi ini, alangkah indahnya dalam keadaan dunia Allah Ta'ala bagi pinjaman sementara ni, sama ada 40, 50, 60, kita doa kepada Allah dalam satu doa yang lain, Allah mahtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini kita doa lepas sembahyang ni, Allah mahtim lana bi husnil khatimah, ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam kesudahan yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah, dan janganlah matikan kami ya Allah dengan kesudahan yang buruk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang saya kasihi, ya, ada 5 tanda-tanda orang tu meninggal dia baik. Kita cubalah dapatkan salah satu ni, ya, dapat 5 ni, alhamdulillah, doa pada Allah. Apa dia? Tanda orang tu meninggal dia baik. Sebab mati hanya sekali ya tuan-tuan dan puan sekalian. Ya. Pertama, meninggal dunia dalam keadaan tidak menyesahkan orang. Subhanallah. Ya. Seorang tuan guru yang bernama, ya, Allahyarham Datuk Abu Hasan Din Al-Hafiz. Subhanallah. Dia berceramah dinilai malam tersebut dalam satu ceramah yang bertajuk andai kata Ramadan tahun ni Ramadan terakhir. Dia ceramah dinilai, lepas ceramah dinilai malam tu balik ke rumah, lepas tu semayang subuh, lepas semayang subuh dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah sangat tuan-tuan, tidak ada pun tanda-tanda sakit. Ya, ada orang Allah Taala uji, diuji dia jaga ayah dia sampai 10 tahun ayah dia sakit. Diuji dengan dia jaga ibu dia 5 tahun, ibu dia sakit. Ini sebenarnya untuk bagi pahala saham kepada anak-anak. Ini ujian. Yang paling berat pula bila diuji dengan isteri yang sakit melarat. Mampu tak suami ni jaga isteri yang Allah Ta'ala uji bertahun-tahun. Begitu juga sebaliknya. Ya, Allah Ta'ala uji sakit melarat masa mula-mula bercinta, semua cantik. Ya, first love kononnya. Semua I love you, you love me. Forever till jannah. Wah, itu kata-kata hikmah lah tu orang bercinta. Tetapi tuan-tuan, bila Allah Ta'ala uji dengan suami yang sakit, mampu tak isteri ni jadi isteri yang solehah ataupun isteri yang durhaka? Mampu tak nak bagi makan, jaga kesihatan? Ini ujian Allah. Sebab tu kita minta meninggal kita ni mudah ya. Sebab kata tuan guru ni apa tuan-tuan? Biarlah dia cakap kita sakit pagi tu maghrib meninggal. Ya, kita sakit malam tu subuh meninggal. Subhanallah, tabarakallah. Ini bahagia masing-masing. Ya, kita usaha, kita doa pada Allah, tu yang pertama. Nombor 2, antara kematian yang baik ialah jismus salim. Apa dia jismus salim ni? Jismus salim ini ialah jasad ataupun tubuh badan dia sempurna. Kita tengok jenazah dia masa nak dimandi, nak dikapankan, daripada hujung rambut sampailah hujung kaki, cukup cantik, very good, very nice, excellent, cantik ya. Tetapi ada yang Allah Ta'ala uji. Bila MH370 mayat tak jumpa. Bila kapal tenggelam dalam laut, hanya cebisan mayat ini dijumpai.
Bila seorang tu dibom sampai hancur, langsung tak jumpa jenazah. Kita doa pada Allah supaya kalau kita meninggal, jasad kita ni pinjaman daripada Allah, hujung rambut sampai hujung kaki sempurna ya. Tuan-tuan. Tapi ada yang Allah Ta'ala uji, hanya ada kepala sampai ke lutut. Ya, yang lain tak ada sebab apa, ada yang kena kencing manis dipotong, ya, sakit dan sebagainya. Jadi doa tuan-tuan sekalian. Nombor 3, tanda orang meninggal baik tersebut, dia meninggal tempat dia baik. Dia meninggal tempat dia baik, subhanallah. Ya, meninggal tempat yang baik kat mana? Tengah sujud pada Allah dalam pusat Islam, subhanallah. Tengah dengar kuliah ustaz, dia meninggal. Tengah balik daripada masjid, meninggal. Tengah datang ke masjid, meninggal. Ya, tempat-tempat yang baik ni. Sebab itulah sekarang ni kita tengok ada orang yang Allah Ta'ala uji, ya, di mana dia meninggal tengah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada seorang imam tu, dia meninggal masa duduk tahiyat akhir, ya, dalam sembahyang sunat hari raya, meninggal dia. Ada tu seorang Bilal, dia meninggal tengah bentangkan sejadah. Baru-baru ni di tempat saya, ya, di satu tempat, alhamdulillah Allah Ta'ala rezekikan kehidupan dia, bekerja hanya sebagai seorang siap masjid ya. Dia abadikan hidup dia dengan mengemas masjid, membersihkan tandas-tandas, menghias halaman masjid dan sebagainya lagi. Itulah kerja dia berpuluh-puluh tahun yang dia kerja dengan ikhlas, dan ganjaran seberapa sangat dia dapat. Tanam pokok, cantikkan halaman masjid, tanam buah-buahan, kemas masjid, terutamanya pada hari Jumaat. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Dia meninggal di masjid tengah membersihkan untuk buat persiapan untuk solat Jumaat. Subhanallah. Hari Jumaat, dan tempat dia sangat baik, iaitu dalam Masjid Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nombor 4, tanda orang meninggal baik itu ialah dia meninggal tengah melakukan perkara yang baik. Tempat yang baik tadi, masjid, surau. Kalau tempat yang sehebatnya ialah di Mekah ataupun Madinah. Subhanallah. Ya, rezeki meninggal di Mekah dan Madinah. Ya, pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau di Mekah di perkuburan Ma'la, kalau di Madinah di perkuburan Baqi' bersama dengan banyak isi Rasulullah, anak Rasulullah, ya, dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di perkuburan Baqi' di Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan, tempat yang paling hebat sekali meninggal. Jadi nombor 4 ni ialah meninggal tengah melakukan perkara yang baik, tengah sujud, tengah rokok, tengah berdoa. Yang cantik pula meninggal tengah sujud kepada Allah lepas sembahyang taubat, tengah menangis kepada Allah. Allah Ta'ala jemput dalam keadaan begitu indah, begitu lembut, ditarik oleh malaikat maut. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, bila Israel dah datang kepada kita, jasad dah terbujur, tak ada apa dah. Kita dengar zaman 70-an, 80-an dulu ada nasyid, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Dah tak ada apa dah ketika tu. Jasad kita dah terbujur kaku, hanya menunggu kita ni diuruskan oleh orang-orang yang hidup. Dan yang kelima, meninggal yang baik ialah meninggal pada hari atau malam Jumaat. Man mata yaumal Jum'ah aw lailaha waqa'allahu min azabil qabri. Siapa yang meninggal dunia pada hari Jumaat ataupun malamnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan lepaskan dia daripada siksa kubur, jauhkan daripada fitnah kubur. Tuan-tuan dan puan-puan, di antara tokoh-tokoh tuan guru, tokoh-tokoh syekh
seorang ulama di tanah Melayu ni, yang saya nampak, saya perhatikanlah, ya, Allah Ta'ala bagi dia meninggal dia pada hari yang cukup baik. Alhamdulillah. Antara dia ialah tokoh pendakwah terkenal tanah air, pengasas Darus Syifa, Allahyarham Tuan Guru Datuk Harun Din Al-Hafiz, ya, meninggal, Masya Allah, ya, pada musim haji lagi, pada 2016, dan dikatakan masuk maghrib tu di Amerika, di California 7:03 minit, ya, Allahyarham Tuan Guru meninggal dunia 7:05 minit. Subhanallah, dah masuk waktu maghrib malam Jumaat. Antaranya yang lain ialah Allahyarham Datuk Ismail Kamus, siapa tak kenal, pun baru ni tahun lepas dijemput, ya, masa Covid ni, ya, pada malam Jumaat dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau kita kenal dulu seorang tokoh masyhur di Malaysia ni, Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz, pun meninggal pada malam Jumaat. Ini kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada tokoh-tokoh pendakwah yang mengabdikan diri dia, ya, kepada Allah Ta'ala, dan kehidupan dan masa dia dipenuhkan untuk rakyat, ya, untuk berceramah, bagi kuliah, untuk berdakwah, kerana dia tahu kehidupan dunia ni tidak lama. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Saya rasa cukup di sini yang dapat sampaikan pada tazkirah. Mudah-mudahan, ya, kita dapat ambil iktibar yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang lemah, ya, adalah datangnya daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan majlis ilmu ni akan berterusan sampai bila-bila, ya. Kita nak cari ilmu, mudah-mudahan kita akan dapat keberkatan dan kasih sayang daripada Allah SWT. Ya, jumpa lagi. Wa ilal liqa' ma'as salamah. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.